Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' lifadat wal istifadat wal hasanat tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalat 'ala al-huda ibtigha'a mardati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi pembincangan mengenai bab puasa. Jadi dah 2 hari dah kita tak baca. Sepatutnya saya baca semalam, tapi kadang-kadang tidak larat lah nak baca. Jadi kita tangguh dan kita baca hari ini insyaAllah. Kita dah masuk pada pembahasan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan kita dah masuk pada perkara yang kelima yang membatalkan puasa, iaitu al-jima', bersetubuh pada siang bulan Ramadan, itu membatalkan puasa. Jadi al-mufattirul khamis al-jima' idza jama'a amidan aliman bit-tahrim mukhtara batala shawmuh. Jadi bersetubuh pada siang Ramadan membatalkan puasa. Sama ada bersetubuh ikut depan ataupun ikut belakang. Sama ada dengan manusia ataupun dengan binatang, membatalkan puasa. Dengan syarat bersetubuh tu dalam keadaan amidan, sengaja bersetubuh. Bukan terlupa, tak ingat hari tu hari 1 Ramadan. Jadi bersama isteri dia pada pukul 9 pagi. Tak 5-6 kali bersama pun tidak membatalkan puasa. Sebab dia lupa yang hari tu bulan Ramadan. Tapi kalau dalam keadaan tahu hari tu bulan Ramadan, bersetubuh juga pada siang hari, waktu tu batal puasa dia. Aliman bit-tahrim, dan dia tahu hukum bersetubuh tu haram. Ketika itu bersetubuh juga batal dia punya puasa. Kalau tak tahu hukum dah haram, waktu tu tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Itu pun kalau jahil yang dimaaf oleh syarak lah. Mukhtara, bersetubuh tu mesti dia keadaan ikhtiar. Memang dia nak bersetubuh dengan isteri dia dalam keadaan ikhtiar, kehendak diri sendirilah, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, maka tidak membatalkan puasa. Contoh ada orang nak paksa dia, kalau kamu tak bersama dengan isteri kamu pada siang bulan Ramadan ni, aku tembak matilah. Jadi kawan tu pun bersetubuh dengan isteri dia supaya tak dibunuh oleh orang yang memaksa dia. Waktu tu walaupun dia bersetubuh dengan isteri dia, kekal tidak membatalkan puasa. Itu kalau dipaksa bersetubuh dengan isteri sendiri. Macam mana pula kalau dipaksa untuk bersetubuh dengan orang lain, orang asing, orang ajnabi, yang bukan isteri dia, yang bukan hamba dia. Ketika itu kita sebut dia tak boleh nak bersetubuh waktu tu. Contoh Zaid paksa dia, kalau kamu tak bersetubuh dengan si Maryam ni, yang Maryam tu bukan isteri dia, maka aku tembak kamu. Ketika itu orang yang dipaksa tu diberi pilihan, sama ada nak mati ataupun hidup tapi kena bersetubuh, kena berzina dengan perempuan ni. Adakah lelaki tu boleh merogol ataupun berzina dengan perempuan seorang ni untuk dia terus hidup? Kita sebut tak boleh. Kamu kena pertahankan diri dengan cara macam mana sekalipun, tapi tak boleh kamu nak hancurkan kehidupan orang lain, iaitu perempuan tu, dengan cara kamu merogol dia, kamu berzina dengan dia. Lepas tu kalau saya mati, elok kamu mati daripada kamu berzina dengan dia dan kamu merosakkan kehidupan seorang perempuan, sebab dah bertemu 2 mudarat. Tak. Kalau kamu hidup, kamu membinasakan kehidupan seorang perempuan bila kamu merogol dia, berzina dengan dia. Tak. Tapi kalau kamu tak berzina dengan dia, kamu pula akan mati. Waktu tu macam mana nak buat? Kita sebut dahulukan mati daripada kita berzina dengan perempuan tu. Begitu kalau dipaksa untuk membunuh orang. Kamu kalau tak bunuh Zaid, aku tembak kamu. Adakah kita dibenarkan untuk bunuh Zaid sebab nak jaga nyawa kita? Tak boleh. Kita biar dibunuh daripada kita membunuh orang lain. Tapi kalau dipaksa pada perkara-perkara yang lain, nak paksa untuk pecahkan handset orang, paksa untuk lempar batu dekat rumah orang, kalau tak buat juga kita akan ditembak. Waktu tu kita buat tidak ada masalah. Cuma lepas tu kita kena ganti balik lah handset yang kita rosakkan, dan juga cermin kereta orang, cermin rumah orang yang kita pecahkan. Selain daripada tu, iaitu berzina, bunuh orang, waktu tu walaupun dipaksa kita tak boleh nak buat, sebab akan menyebabkan mudarat pada orang lain pula. Itu tambahan lah. Jadi kita sebut yang kelima, perkara yang membatalkan puasa ialah bersetubuh.
Okey, bila seseorang tu bersetubuh dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan, maka wajib bagi dia kafaratul uzma, kafarah yang besar. Cuma nak diwajibkan kafarah uzma ni disyaratkan beberapa syarat lah. Dalam kitab ni sebut 8. Dalam kitab lain ada sebut 11 dan sebagainya. Okay, kita baca. Syarat-syarat kita nak baca ni apa? Syarat-syarat yang mewajibkan dia tu kena bayar kafaratul uzma. Yang kita akan sebut apa itu kafaratul uzma. Dengan makna kalau tak cukup 8 syarat ni, tidak wajib bagi seorang lelaki membayar kafaratul uzma, kafarah yang besar, walaupun dia telah bersetubuh dengan isteri dia. Okay, yang pertama, an yufsida saumah, hendaklah persetubuhan tu membatalkan puasa dia. Barulah dia wajib membayar kafaratul uzma. Kalau persetubuhan tu tidak membatalkan puasa dia, contoh apa, dia bersetubuh keadaan lupa, batal tak puasa? Tak. Dia bersetubuh dengan isteri dia dalam keadaan terpaksa, batal tak puasa dia? Tidak. Waktu tu tidak wajib bayar kafaratul uzma. Malah puasa dia memang tidak batal sejak daripada awal lagi dah. Satu. Yang kedua, an yakuna fi Ramadan. Persetubuhan tu berlaku pada siang bulan Ramadan. Boleh wajib bayar kafaratul uzma, kafarah yang besar. Adapun kalau persetubuhan tu berlaku pada bukan bulan Ramadan, contoh dia bersama isteri dia pada bulan Syaban, isteri dia tengah puasa bulan Syaban tu, dia bersama isteri dia pagi tu, batal lah puasa, tapi bayar kafarah tak? Tak wajib bayar kafarah. Walaupun isteri dia sedang qada puasa Ramadan yang tahun lepas. Isteri dia sedang qada puasa Ramadan yang tahun lepas. Ketika itu suami bersetubuh dengan si isteri tu. Isteri ketika itu batallah puasa suami dan isteri. Cuma suami kekal tidak wajib bayar kafaratul uzma sebab persetubuhan itu berlaku bukan pada bulan Ramadan, sekalipun berlaku pada satu hari yang dipuasakan untuk qada, untuk puasa Ramadan yang telah lepas, yang isteri tinggal ataupun kita tinggal. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaklah an yakuna al-yawmu alladhi afsadahu kamila, hendaklah hari yang dirosakkan itu sempurna, sehari secara cukup. Ni ulama buat satu gambaran atau apa makna dia lagu ni. Kalau Zaid bersetubuh dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan pukul 8 pagi, nak sengaja dan sebagainya lah, yang cukup syarat untuk membatalkan puasa. Tiba-tiba Zaid lepas bersetubuh tu dalam pukul 12 tu jadi gila. Jadi apa? Jadi gila. Ketika itu Zaid kekal tidak wajib bayar kafaratul uzma. Sebab apa? Sebab hari yang dirosakkan oleh Zaid tidak cukup sehari. Tidak cukup sehari. Malah apa? Hari yang dirosakkan oleh Zaid hanya semata-mata daripada pukul 8 pagi dia bersetubuh tu sampai pukul 12. 8, 9, 10, 11, 12. Dalam 4 jam sahaja waktu yang dirosakkan oleh Zaid. Bukan sehari. Sebab baki daripada 12 sampai ke pukul 7. Contoh kita nak berbuka 12 sampai pukul 7. Itu tidak dirosakkan oleh Zaid sebab dia dah gila. Okay. Bila gila ni tak wajib puasa sejak memang daripada awal tidak wajib puasa. Jadi tidak boleh kita katakan dia ni telah merosakkan puasa daripada pukul 12 sampai pukul 7 tu dengan jima', tak boleh. Sebab apa? Memang tidak wajib dia puasa. Ataupun dia bersetubuh dengan isteri dia pada pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari tu dia mati. Jadi waktu yang dirosakkan oleh Zaid adakah cukup daripada subuh sampai ke maghrib? Tak. Dia hanya merosakkan daripada pukul 8 sampai ke pukul 12. Lepas tu daripada 8 sampai pukul 7 malam tu, waktu tu tidak dirosakkan oleh Zaid dengan cara bersetubuh. Malah dia sendiri tidak wajib puasa dah ketika dia mati pukul 12 tu. Tu gambaran yang ulama buat lah. Okey, selesai kat situ. Yang ketiga dah. Yang keempat, an yakuna yufsaduhu bil jima'. Mestilah Zaid membatalkan puasa dia dengan bersetubuh. Tu Zaid bersama dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan tu dengan cara bersetubuh. Benda bersama tu bersetubuh tu lah, merosakkan puasa dengan cara bersetubuh. Berbeza kalau dia pergi makan dulu. Zaid sebelum bersama tu makan dululah, bagi bertenaga sikit tak, minum apa tu, kopi kapal api ke, kopi apa, cap jantan ke, cap betina ke, dia makan dia power sikit tak. Dia minum dulu, minum makan dulu, nak jadi bertenaga. Lepas tu baru dia bersetubuh. Waktu tu batal puasa, tak ada masalah, batal. Berdosa, kena qada. Cuma tidak wajib kafarah. Sebab puasa kamu tidak batal dengan bersetubuh, malah batal dengan makan yang berlaku sebelum daripada persetubuhan. Yang kelima, ayakun al-jima'u tam. Jima' tu mesti sempurna. Tak ada masalah kita baca apa yang dalam kitab.
an yakuna al-jima'u tamman, jima' tu mesti sempurna, wala wajib kafaratul uzma. Apa jima' yang sempurna? Mesti masuk hasyafah kepala zakar dalam kemaluan. Tu keseluruhan kepala zakar. Keseluruhan kepala zakar mesti masuk dalam kemaluan. Kita sebut tadi sama ada kemaluan lelaki, sama ada kemaluan perempuan, sama ada depan, sama ada belakang, sama ada kemaluan mayat, sama ada kemaluan binatang, semua sekali lah kemaluan. Yang penting kepala zakar lelaki itu secara keseluruhannya masuk dalam kemaluan, apa-apa jenis kemaluan sekalipun. Okey. Waktu tu barulah dinamakan sebagai jima' dan batal puasa dia dengan jima', waktu tu wajib kafaratul uzma. Berbeza kalau lelaki tu hanya masuk separuh daripada kepala zakar. Kepala zakar helmet depan tu lah, helmet tu. Oh Allah, susah. Jadi helmet tu, tak, kepala zakar tu masuk dalam kemaluan perempuan separuh. Lepas tu ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ada orang nak berjalan rumah dia lah. Jadi dia pun tak jadi nak bersama isteri dia sebab ada orang bagi lah. Dia pun cabut kemaluan dia daripada kemaluan isteri. Waktu tu tidak dinamakan sebagai jima'. Sebab jima' mesti masuk kepala zakar dalam kemaluan. Ketika itu tidak dinamakan sebagai jima'. Maka tidak wajib bayar kafarah. Sebab tak batal pun lagi puasa si lelaki tu. Puasa perempuan tu batal lah. Sebab dah masuk sesuatu ke dalam rongga badan. Di perempuan tu pun batal bukan sebab berjima' tak. Perempuan tidak akan tergambar langsung dia batal dengan sebab jima'. Dia akan batal dengan cara semata-mata masuk kemaluan, masuk kepala zakar dalam kemaluan. Tak semata-mata itu perempuan tu dah batal puasa sebab masuknya sesuatu dalam kemaluan dia. Bukan batal dengan jima'. Sebab nak dinamakan jima' mesti masuk kepala zakar. Sekarang ni masuk kepala zakar keseluruhannya tak. Tak, semata-mata masuk tu dah batal lah perempuan tu. Okey. Lelaki tu tak batal kalau masuk separuh. Kalau masuk semua batal lah. Sebab apa? Boleh dinamakan sebagai jima'. Okay, yang keenam, syarat yang keenam untuk wajib kafaratul uzma. Ayya'sam bisababi hadzal jima' fala tajibul kafaratu idza jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan wa hadha ma'na qawli athimin bih. Okay, yang keenam, syarat yang keenam. Hendaklah orang yang bersetubuh dengan isteri dia tu berdosa disebabkan persetubuhan yang dia lakukan dengan isteri dia tu. Ada orang bersama dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan dan dia berdosa dengan persetubuhan tu. Waktu tu wajib bayar kafarah. Tadilah Zaid bersama dengan isteri dia dalam keadaan sedar, dalam keadaan dia tahu haram, dia pun bersama, batal puasa dia dengan bersetubuh. Dan dia berdosa. Berdosa apa? Sebab bersetubuh pada siang bulan Ramadan tu lah. Waktu tu wajib bayar kafarah. Ada orang bersetubuh dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan tapi tak berdosa. Gua nak cerita. Contoh dia tu nak musafir. Zaid nak musafir ke Kelantan. Bila nak musafir ke Kelantan, syarak sebut kalau orang yang musafir ni keluar daripada kawasan dia sebelum daripada subuh, maka dia boleh berbuka puasa. Tak? Okey. Jadi Zaid ni keluar daripada kawasan dia, contoh bandar pusat ni, dia keluar daripada bandar pusat ni sebelum daripada subuh. Dengan mana ketika dia duduk kat jengka 14 jengka 15 tu subuh belum masuk lagi. Duduk jengka 1 baru subuh masuk. Jadi dah keluar kawasan dalam keadaan sebelum daripada subuh lah. Okey. On the way perjalanan tu, syarat bagi tak dia berbuka? Boleh berbuka sebab dah cukup syarat untuk dia berbuka. Okey. Bila nak berbuka, dia cari makanan. Makanan tak jumpa. Air tak jumpa. Tengok sebelah ada bini. Dia pun berbuka dengan apa? Berbuka dengan bini. Ketika dia berbuka dengan bini dia tu, berbuka dengan bini ni bukan makan dengan bini tak, bersetubuh dengan bini lah. Tak, berbuka dengan cara bersetubuh dengan bini. Ketika itu, ketika dia berbuka dengan bini dia tu, bersetubuh dengan bini dia tu, dia niat untuk ambil keringanan yang syarak bagi. Syarak izinkan aku untuk berbuka puasa sebab aku musafir. Jadi aku berbuka puasa dengan cara bersetubuh dengan isteri aku ni sebab aku mengambil keringanan yang syarak bagi kepada aku. Ketika itu persetubuhan yang dilakukan dengan isteri dia tu walaupun pada siang bulan Ramadan tidak batal. Bukan tidak batal, tidak berdosa. Jelas. Bila jima' tu tidak berdosa, maka tidak wajib kafarah. Yang ketujuh, an yakuna dzalikal itsmu bisababi ifsadi lis-shaum. An yakuna dzalikal itsmu bisababi ifsadihi lis-shaum. Hendaklah dosa yang dia dapat disebabkan dia merosakkan puasa. Tu syarat yang keberapa tu? Syarat yang ketujuh. Dia bersetubuh dengan isteri dia. Tak. Kalau bulan lain tak ada masalah bersetubuh, tak ada masalah. Halal wasalam bini kamu, halal. Tapi dia bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Berdosa sebab apa? Persetubuhan tu berdosa disebabkan kamu merosakkan siang bulan Ramadan. Yakuna dzalikal itsmu bisababi ifsadil shaum. Dosa yang didapat daripada persetubuhan tu disebabkan bulan Ramadan. Jelas tak?
Okey. Berbeza kalau dia dapat dosa dengan bersetubuh tapi bukan disebabkan bulan Ramadan. Bukan disebabkan puasa tapi disebabkan benda lain. Contoh apa dia? Berzina. Dia apa? Dia berzina. Dalam kitab ni sebut lagu tu. Ayakuna dzalikal itsmu bisababi ifsadi lis-shaum fala tajibul kafaratu idza zana. Jadi yang ketujuh kita sebut ayakuna dzalikal itsmu bisababi ifsadi lis-shaum. Dosa yang didapat daripada bersetubuh tu disebabkan dia tu merosakkan puasa dia. Bersetubuh tu merosakkan puasa dia. Sebab tu dia dapat dosa. Tak. Terkeluar daripadanya kalau dosa bersetubuh diperolehi oleh dia disebabkan dia berzina. Waktu tu tak wajib bayar kafarah. Contoh dia musafir ke Kelantan, tak keluar daripada kawasan sebelum subuh. Jadi syarat bagi dia berbuka. Jelas. Okey, ketika mana dia on the way ke Kelantan, contoh sampai dekat Maran ke sampai kat mana, dia pun bersama isteri dia. Ketika bersama dengan isteri, bukan bersama isteri, dia bersama dengan orang yang bukan mahram dengan dia lah, berdosa lah, berzina. Ketika itu dia berdosa disebabkan zina, bukan sebabkan puasa. Okey, selesai kat situ. Waktu tu tidak wajib kafarah jugalah. Okey, yang ke-8, syarat yang ke-8 untuk wajib kafaratul uzma ialah adamu syubhah. Tidak ada syubhah. Kalau ada syubhah, fala kafarata ala man jama'a wa huwa yashukku fi dukhulil lail. Tidak wajib kafarah bagi orang yang bersetubuh pada siang bulan Ramadan kalau dia syak tentang masuknya malam. Jadi pagi tu dalam pukul 3 pagi 4 pagi tak dia bangun lah. Ataupun kita buat gambaran lagu ni. Dia bangun sahur, dia bangun nak bersahur, dia bangun dia nak bersahur. Ketika nak bersahur tu dia tengok jam baru pukul 3 pagi. Dia kata 3 pagi ni sempat lagi ni satu round dengan bini ni. Contohlah. Tak. Jadi dia bersama dengan bini dia. Habis bersama dengan bini dia, tak. Dia selok lansir. Selok apa? Selok lansir. Tengok cerah sungguh dah. Matahari naik sungguh dah. Lepas tu dia tengok jam dia, baru pukul 4.30. Lepas tu dia tengok jam lain. Kat luar rumah dia ke ataupun dekat ruang tamu ke, tengok jam lain. Rupanya dah pukul 12 tengah hari. Jelas. Jadi dia bersetubuh pagi tadi tu sebab apa? Sebab dia sangka malam masih ada, jam dia baru tunjuk pukul 4 pagi. Pukul 3 pagi boleh bersama lah malam lagi. Sedangkan memang waktu dah cerah sungguh dah. Dia lupa nak pergi selok lansir. Dia lupa nak pergi tengok jam kat luar. Dan dia ditipu oleh jam dia yang rosak. Waktu tu kita sebut batal puasa dia. Cuma tidak wajib bayar kafaratul uzma. Jelas. Berapa lama dah ni? Sikit lagi. 5 minit lagi. Okey. Jadi kalau cukup 8 syarat ni maka wajib bagi dia kafaratul uzma. Kalau tidak cukup 8 syarat ni maka tidak wajib bagi dia untuk bayar kafaratul uzma, kafarah yang besar. Okey, kita sebut. Wa idza afsada shaumuhu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in ata min athimin bihi lis-shaum tarattaba 'alaihi 5 asya'. Kalau dia cukup 8 syarat yang kita sebut tu, dia bersama isteri dia dan cukup 8 syarat yang kita sebut, maka dia kena buat 5 perkara lah. Akan berlaku kat atas diri dia 5 perkara. Pertama, dia akan dapat dosa. Yang kedua, wajib dia imsak. Apa imsak? Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara-perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa lah. Dia bersama dengan isteri dia pukul 8 pagi, dia akan sedar, tahu hukum haram dan sebagainya, bersama juga dengan bini dia pukul 8 pagi. Batal tak? Batal. Kita sebut kamu berdosa, satu. Yang kedua apa? Kamu wajib imsak. Apa imsak? Lepas kamu bersetubuh dengan bini kamu tu, kamu tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh bersetubuh kali kedua, tak boleh buat, memang sebiji kamu kena buat macam orang puasa. Dengan mana kalau kamu bersetubuh kali kedua dengan bini kamu pukul 9, lepas tu buat lagi pukul 10, kamu berdosa. Ya tak? Persetubuhan kamu buat kali kedua tu batal, berdosa. Kali ketiga tu berdosa. Kamu makan lepas bersetubuh kali pertama, berdosa. Kamu makan, kamu minum selepas bersetubuh kali pertama, berdosa. Walaupun puasa dia dah batal. Puasa dah batal, tidak ada masalah. Cuma syarat wajibkan untuk dia menahan diri buat macam sebiji macam orang puasa. Sebab apa? Kamu sengaja berbuka. Jadi syarat beratkan hukum. Kamu walaupun dah batal,
kena tahan diri, jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh, jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa sampailah terbenam matahari macam orang lain juga, walaupun puasa hari itu dah tak dikira. Itu yang kedua, wajib imsak. Yang ketiga, wujub ta'zir, wajib ta'zir lah. Apa ta'zir? Ikut pemerintah kita lah, denda daripada pemerintah. Pemerintah nak suruh dia bayar 30,000 ke, 5,000, 6,000 ke, ataupun nak suruh dia jadi tukang sapu sampah ke 2-3 hari dekat pasar mana-mana. Itu atas pemimpin. Mereka tengoklah maslahat yang macam mana yang menyebabkan orang yang bersetubuh pada siang Ramadan ni akan sedar. Boleh jadi orang yang bersetubuh tu orang kaya. Tak. Kalau kerajaan minta bayar 5,000 lah takzir, denda sebab kamu bersetubuh pada siang bulan Ramadan, tak hormat bulan Ramadan. Tak, orang kaya tu sebut apa kat dia? Kat jabatan agama. Kira siap-siap untuk 30 hari akan nak bersetubuh tiap-tiap hari. Dah tak? Dibuat main oleh orang kaya tu. Jadi pejabat agama ataupun pihak atasan, pihak kerajaan kena fikir satu cara lain yang menyebabkan apa? Takzir, yang menyebabkan lelaki tu akan insaf. Tak, contoh conteng muka dia dengan warna hitam, lepas tu duduk tengah panas dan sebagainya, menyebabkan dia malu dan lepas dia tak buat dah bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Kalau main dengan duit apa? Mudah-mudah lah kena kena mengaji orang kaya tu. Berbeza kalau orang tu miskin. Kita denda RM2,000. Serik lah kawan tu. Nak cari makan minum tiap-tiap hari pun puas. Tiba-tiba kena RM2,000. Itulah hari yang pertama dan hari yang terakhir dia akan bersama dengan isteri dia pada siang bulan Ramadan. Lepas tu tak dah. Sebab dia memang tidak mampu, dan duit yang kita buat denda untuk dia tu satu perkara yang menyakitkan hati dia lah, dan dia akan tak buat dah lepas tu. Okey. Jadi ta'zir ni wajib bagi orang yang bersetubuh pada siang bulan Ramadan kalau dia tu tidak bertaubat lah. Kalau bertaubat tak perlu. Yang keempat, wajib bagi orang yang bersetubuh pada siang bulan Ramadan dan batal puasa dengan cara bersetubuh tu, dia wajib qada lah nanti pada pada 2 Syawal lah. Wajib qada pada 2 Syawal terus. 1 Syawal tu haram puasa, 2 Syawal tu kena qada terus. Sebab kaedah sebut apa-apa puasa yang kita sengaja berbuka, wajib kita qada segera. Bila segera qada? 2 Syawal lah dah boleh puasa. 2 Syawal kena qada dah. Dia lambatkan, tak ada uzur apa-apa, lambatkan. 3 Syawal baru dia qada, berdosa sebab lambatkan. Lambatkan lagi 4 Syawal baru dia qada, dosa 2 hari dia lambatkan. Dan begitulah seterusnya, sebulan 2 bulan dia lambat nak qada, 2-3 bulan akan datang. Setiap hari tu dia berdosa sebab dia melambatkan qada puasa yang sengaja dia berbuka. Yang kelima, wajib dia bayar kafaratul uzma. Kalau cukup 8 syarat, dalam kitab lain sebut 11 dan sebagainya. Okey, apa kafaratul uzma? Kita akan sebut ni lah 3 perkara ni. Dan 3 perkara ni kalau kita tidak mampu yang pertama, baru kita boleh pindah nombor 2. Tak mampu nombor 2, barulah kita boleh pindah nombor 3. Dengan makna selagi mana kita mampu nombor 1, tak boleh pindah nombor 2. Selagi mana kita mampu nombor 2, tak boleh pindah nombor 3. Okey. Pertama, kita bebaskan hamba yang mukmin. Itu raqabatul mukminah. Kita bebaskan hamba yang mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukminah tu bukan perempuan, bukan seorang perempuan yang mukminah. Tak, mukminah tu sifat kepada raqabah. Raqabah tu tengkok lah. Mana majas kepada seorang manusia, seorang hamba. Jadi yang pertama, hendaklah kita bebaskan seorang hamba yang mukmin, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau tidak mampu untuk bebaskan hamba, macam mana untuk dikatakan tidak mampu bebaskan hamba? Contoh, tidak ada hamba macam zaman sekarang ni, tak ada hamba. Jadi kita tidak mampu untuk bebaskan hamba. Ataupun ada hamba, tak, cuma duit yang kita ada tu RM10,000 tu nak beli hamba, tak, RM10,000 tu kita nak buat makan kita, makan anak kita, nak bayar sewa rumah, nak bayar keperluan-keperluan yang daruri. Yang kalau kita tak bayar, kita akan jadi susah yang terlampau sangat. Tak, waktu tu dianggap sebagai tidak mampu juga, walaupun ada RM10,000. Tak, waktu tu dianggap sebagai tidak mampu, boleh pindah nombor 2 lah. Okey. Jadi kalau tidak ada hamba macam hari ni, ataupun ada hamba cuma duit kita tak ada nak beli, ataupun ada duit cuma duit tu kita nak guna untuk keperluan seharian kita lah, waktu tu kita boleh pindah kepada nombor 2. Denda yang nombor 2 itu siyamu syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Puasa 2 bulan berturut-turut ni 2 bulan Islam lah, 2 bulan Islam. Kalau kita kena puasa 1 Rejab, tak habis akhir Syaban. Kalau kebetulan Rejab 29, Syaban 29, puasa kita 29 je lah. Kalau kena 1 Rejab tu 29, kalau Rejab kena 29, Syaban kena 30, jadi 29-30 lagu tu. Kalau 30-30 je lah. Tu maksud 2 bulan kat sini. Okey, start kalau saya puasa tengah bulan.
Contoh pada 15 Rejab saya berpuasa lah. 15 Rejab saya berpuasa, ataupun kita ambil bulan lain yang untuk sikit. 15 Muharram saya berpuasa qada. Sebab apa tu, saya puasa kafarah uzma lah, sebab nak bayar kafarah uzma 2 bulan saya puasa. Saya start puasa pada 15 Muharram. Okey, 15 Muharram. Kalau dia puasa tengah bulan, 15 ke 16 ke 14 ikutlah. Yang penting bukan awal bulan. Jadi contoh dia puasa 15 hari bulan Muharram tadi tu. Okey. Jadi kalau dia puasa 15 hari Muharram, contoh bulan Muharram ada 30 hari tak? 15 tak ke 30 boleh 15 hari dia puasa tak? Muharram, lepas tu Safar penuh ada puasa. Tak kisahlah 29 ke 30. Itu dah kira sebulan dah Safar tu. Sama ada 29 atau 30. Okey, yang bulan Muharram tu boleh 15 hari. Tak? Kita penuhkan 15 hari tu dengan bulan yang ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal kita ambil 15 hari. Sebab nak cukupkan 30 hari. Nak cukupkan 30 hari bulan pertama yang kita puasa itu Muharram tu. 15 hari jadi 30. Okay, kalau kita puasa 10 hari pada bulan Muharram, kita start puasa pada 20 hari bulan Muharram. 20 sampai ke 30 sampai 10 hari tak? Jadi tak cukup sebulan lagi tu. Kita sebut Muharram, Safar. Safar tu sebulan dah. Sama ada 29 atau 30 dianggap sebagai sebulan dah. Sebulan lagi macam mana? Bulan Muharram baru kamu puasa 10 hari ya. Ambil 20 hari daripada bulan ketiga itu Rabiul Awal 20 hari, sebab nak sempurnakan yang pertama tu dengan 30 hari. Bagi angka dia 30 lah, sebab kamu puasa tengah bulan Kalau tak faham tanya balik. Okey, jadi yang kedua wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan apa? Berturut-turut. Kalau dia tidak dia puasa dah 2 bulan, dia puasa dah start puasa. Dalam 40 hari puasa, tiba-tiba hari ke-41 tu dia berbuka, sama ada berbuka sebab uzur ataupun tidak ada uzur. Waktu tu apa syarak sebut kamu kena start puasa daripada awal balik, daripada 1 balik, 2, 3, 4, 5. Beratlah. Jelas. Okey, kalau tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Macam mana dianggap sebagai tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut yang menyebabkan kita boleh pindah kepada pilihan yang ketiga. Tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut digambarkan kalau menyebabkan kesusahan yang terlampau kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut. Disebabkan dia tua, doktor sebut tak boleh puasa 2 bulan berturut-turut ni. Nanti pakcik makin sakit. Ataupun penyakit pakcik ni makin sembuh, ataupun boleh menyebabkan kematian. Ataupun menyebabkan hati dan jiwa dia tu jadi memberontak. Memberontak sebab apa? Kawan tu nafsu dia terlalu kuat. Sebab tu dia bersetubuh pada siang bulan Ramadan tu tak tahan. Tak dengan isteri dia. Jadi kita pula bila dia bersetubuh, kita suruh puasa 2 bulan betul-betul kawan tu. Sebab apa Ustaz? Saya baru ni kantoi sebab pada siang bulan Ramadan tu sebab nafsu saya kuat. Tiba-tiba Ustaz suruh saya puasa 2 bulan betul-betul pula pada siang hari. Jam lah. Memang tak boleh. Saya tak mampu tahan. Tengok isteri jadi lain macam lah. Tak, nafsu dia terlalu kuat. Bila tengok isteri tak boleh. Pada siang hari lah. Jadi tak boleh nak puasa 2 bulan betul-betul tu. Akan ada waktu akan ada kantoi. Dia tak boleh nak kontrol diri dia. Nafsu dia terlalu kuat. Waktu tu dianggap sebagai manusia yang tidak mampu juga untuk puasa 2 bulan betul-betul. Sampai tahap tu Islam bagi meraihkan manusia. Dia boleh berpindah kepada dan yang ketiga iaitu apa? It'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Beri makan 60 orang fakir miskin lah. Orang fakir ataupun orang miskin. 60 orang. Setiap orang tu 1 mud dalam 700 gram. 700 gram. 1 mud ni 1 ni lah. Okey, itu 1 mud. 700 gram, mungkin 800 gram, lebih kurang lagu tu. Beras, makanan asasi yang kita bagi setiap kepada setiap fakir ataupun setiap orang miskin. Okey. Jelas Lepas tu kalau tidak mampu juga Ustaz, saya nombor 1 tak mampu, nombor 2 tak mampu, nombor 3 pun tak mampu, waktu tu kita sebut kafarah tu duduk di atas bahu kamu lah. Nanti kalau kamu mampu buat yang mana satu, kamu kena buat. Tak gugur kekal jadi hutang. Jadi hutang. Dia tak mampu semua sekali jadi hutang kat atas dia. Tiba-tiba tahun depan tu dapat duit. Kaya lah. Tak. Waktu tu dia bagilah makan 60 orang fakir miskin. Ataupun tahun depan tu dia sihat. Dia kena puasa. Ataupun dia dapat hamba. Dia kena bebaskan hamba. Lepas tu kafarah ni kita sebut hanya wajib kepada lelaki. Tidak wajib kepada perempuan. Sebab kita sebut kafarah ni wajib kalau batal puasa dengan bersetubuh. Dan tergambar batal puasa dengan bersetubuh hanya bagi pihak lelaki. Pihak perempuan tidak
tergambar bagi pihak dia, batal puasa dengan setubuh. Sebab apabila semata-mata masuk sebahagian daripada kepala zakar dalam kemaluan perempuan, maka dah terbatal dah puasa si perempuan tu. Sedangkan ketika itu tidak diamkan jimat lagi sebab belum masuk keseluruhan kepala zakar. Ya tak? Jadi wajib bayar kafarah hanya bagi lelaki. Lepas tu kafarah tu berulang-ulang kalau berbilang-bilang hari. Berulang-ulang hari. Hari ni bersetubuh. Tak, bayar satu kafarah. Esok setubuh lagi. Kafarah bayar 2 kali kafarah. Esok setubuh lagi. Bayar 3 kali kafarah. Kalau berulang pada hari yang sama, kita sebut tidak berulang-ulang kafarah. Hari ni dia batal dah pukul 8 dia bersetubuh tak? Pukul 9 bersetubuh lagi. Pukul 10 bersetubuh lagi. Pukul 11 bersetubuh lagi. Jadi 3 kali tak? Lepas bersetubuh pukul 8 tu 3 kali lagi. 3 round lagi dia bersetubuh tak? Kita sebut hanya wajib bayar satu kafarah. Dalam masa sama kita sebut kepada dia, kamu tetap berdosa bila kamu bersetubuh kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Sebab kita sebut tadi wajib bagi dia imsak, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan juga perkara-perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa. Walaupun puasa kamu dah tak dikira untuk hari itu, walaupun dah batal puasa kamu untuk hari itu. Kita berhenti sampai situ. Lepas ni kita bersambung perbahasan seterusnya mengenai al-mufattirus sadis. Lama pula dah kali ni. Lama dah. Kita berhentilah. Mengenai mabuk baru ni saya silap beritahu tu, saya akan buat live yang akan datang lah. Waktu tu barulah kita betulkan balik antara pendapat Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.